Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang pertama anjuran surah Al-Islah Keramat Taman Keramat menggunakan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan tentang ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 20. Soalan: berapa bahagian hukum akli itu? Hukum yang nisbah kepada akal. Sebelum dari ini kita telah terangkan bahawa hukum dari segi maknanya adalah menetapkan atau menafikan sesuatu. Kita kata ya atau kita kata tidak. Itu dari segi bahasa hukum. Cuma yang menetapkan atau menafikan itu adalah salah satu dari tiga. Kalau yang menetapkan atau menafikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dinamakan hukum syarak. Iaitu ditakrifkan hukum syarak itu adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin. Perintah Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang mukallaf. Berarti orang yang tidak mukallaf seperti kanak-kanak belum baligh ataupun orang yang gila misalnya, yang tidak ada akal, maka perbuatan mereka itu tidak ada hukum. Kemudian dibahagikan hukum syarak kepada dua. Satu yang dikenali sebagai hukum syarak taklifi, yang ada elemen memberati kepada orang-orang mukallaf, sama ada dengan tuntutan supaya dilakukan ataupun tuntutan supaya ditinggalkan atau diberi pilihan. Yang dituntut supaya kita melakukan itu ada dua level. Satu level yang tidak ada pilihan, mesti kita kena buat. Kalau tak buat berdosa, itu namanya wajib. Yang dituntut kita melakukan tapi levelnya itu rendah sedikit, berarti masih ada kelanggaran. Kalau buat dapat pahala, tapi kalau tak buat pun tidaklah sampai berdosa. Itu namanya mustahab ataupun sunat lah, kita kata sunat. Kemudian dituntut meninggalkan, maknanya jangan buat. Itu juga ada dua level. Kalau levelnya itu ketat, tidak ada pilihan, kalau buat berdosa, itu namanya haram. Kalau masih ada kelanggaran, maknanya kalau buat tidak sampai berdosa, itu namanya makruh. Dan sekiranya diberi pilihan, terpulang ya, nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Itu namanya mubah. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan harus. Sementara hukum syarak yang wad'i, yang menjadi natijah ataupun ada kaitan, sama ada satu perkara itu wajib ke, sunat ke, makruh atau haram atau harus, itu ada 5 juga, iaitu sebab, syarat, manik, iaitu sesuatu yang menghalang, natijah daripada kombinasi sebab, syarat, manik ini
boleh menatijahkan amalan yang sah atau amalan yang batal. Itu namanya hukum syarak yang wad'i. Kemudian kita telah terangkan hukum adah. Dan saya selalu ulang kerana saya perhati di zaman kita ni ada sedikit kekeliruan. Bila sebut hukum adat, ada orang menyangkakan itu adat berarti amalan sesuatu masyarakat, misalnya adat Melayu, adat India, adat Cina, adat Temenggung, adat Pebatih. Padahal yang dimaksudkan bukan itu. Yang dimaksudkan hukum adat di sini adalah sesuatu yang ditetapkan atau dinafikan berdasarkan pemerhatian kepada natijah sesuatu perbuatan atau sesuatu perkara yang biasa berlaku. Contoh mudah, bila diperhatikan satu orang tu makan, natijahnya kenyang. Bila tak makan, natijahnya lapar. Lalu dikaitkan ada dengan ada, ataupun ada dengan tiada, ataupun dikaitkan tiada dengan ada, ataupun dikaitkan tiada dengan tiada. Dalam contoh yang kita berikan tadi, dia kaitkan ada dengan ada, iaitu dikaitkan ada kenyang dengan ada makan. Ada dengan tiada, ada lapar dengan tiada makan. Tiada dengan ada, tiada lapar dengan ada makan. Tiada dengan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Ini perkaitan dari segi hukum adat. Maknanya kebiasaannya begitulah. Dengan tidak menafikan, boleh jadi sekali-sekala tak berlaku yang biasa. Dalam bahasa Arab disebut al-khariq lil adah, sesuatu yang mencarikan ataupun mengoyakkan adah, kebiasaan. Atau dalam bahasa yang lebih contemporary, kita kata luar biasa. Yang luar biasa ni mungkin mukjizat, mungkin karamah, mungkin ma'unah, bahkan mungkin dalam bentuk sihir dan istidraj, ya. Tapi hukum adat ini dia ada kaitan yang rapat dengan hukum syarak. Misalnya wajib qisas satu orang yang menikam satu orang yang lain. Kenapa? Kerana dari segi adah, kebiasaannya kita menetapkan ada luka, ada cedera dengan adanya terkena benda yang tajam. Jadi bila orang tu menikam seorang yang lain dengan pisau yang tajam, maka dari segi hukum syaraknya wajib dia itu dihukum, kerana mengambil kira kebiasaan. Baik. Sekarang kita pergi kepada yang ketiga dan terakhir dalam tiga jenis hukum ini, iaitu hukum akal. Soalan, berapa bahagian hukum akli itu? Jawapan, hukum akli itu 3 bahagi. Kita boleh pecahkan kepada 3, iaitu wajib. Kalau sebentar lalu macam hukum syarak juga. Hukum syarak pun ada wajib, hukum akal juga ada wajib. Berbeza. Hukum syarak wajib itu berarti sesuatu yang kita itu orang mukallaf dituntut melakukannya dengan tuntutan yang putus, tidak ada pilihan. Sekira-kira dilakukan dapat pahala, dan kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib syarak. Tapi wajib akal lain. Wajib akal adalah sesuatu yang akal tidak boleh terima tiada. Akal kata mesti ada. Itu wajib. Lawannya adalah yang kedua, iaitu mustahil. Kalau wajib, sesuatu yang akal tidak boleh terima tiada, maka mustahil adalah lawannya, sesuatu yang akal tidak boleh terima ada. Kalau kata ada, tak mungkin. Sementara yang ketiga adalah jaiz. Kita boleh kata yang pertengahan. Maknanya kalau dikatakan ada pun akal boleh terima, kalau dikatakan tiada juga akal boleh terima. Contoh yang selalu saya berikan supaya mudah kita kaitkan, iaitu misalnya kalau kita keluar dari rumah kita dan kita tinggalkan rumah kita itu dalam keadaan kemas dan elok, lalu kita telah tutup pintu dan kita telah pasang mangga. Tiba-tiba bila kita balik, kita dapati pintu terbuka, mangga terkopak dan barang-barang dalam rumah berselerak. Maka automatik kita terfikir bahawa rumah kita telah dipecah masuk. Bila kita tengok, alamak, dah kena pecah masuk rumah saya ni. Padahal ketika berlakunya apa yang berlaku, kita tidak berada di tempat kejadian. Kita berada di tempat lain, mata kita tidak ada di situ, telinga kita tidak ada di situ. Bagaimana kita begitu yakin kata ada orang sudah pecah masuk ke rumah kita? Jawapannya akal yang beritahu. Akal mengatakan
Kalau sudah berubah daripada tertutup menjadi terbuka, daripada ada mangga menjadi terkopak, daripada barang-barang tersusun elok menjadi berselerak, pasti ada orang yang melakukannya. Wajib ada orang buat. Bukan wajib maknanya orang tu dapat pahala. Wajib berartinya akal tidak boleh terima tak ada orang buat, mesti ada orang buat. Dan kalaulah ada orang kata tak adalah, mana ada orang buat jadi sendiri, akal akan blok. Akal tak boleh terima, mustahil. Mustahil jadi sendiri. Maknanya berlaku perubahan tanpa ada yang merubahnya, akal kata mustahil. Tak mungkin ada macam tu. Siapakah yang melakukan perbuatan tersebut? Boleh jadi tak penagih dadah? Akal kata boleh jadi. Boleh jadi tak pencuri profesional? Boleh jadi juga. Boleh jadi tak misalnya orang yang dengki kepada kita, dia saja nak menyusahkan kita, jadi dia rosakkan barang-barang dalam rumah kita? Boleh jadi. Maknanya kalau ada penagih dadah yang masuk rumah kita pun, akal boleh terima. Kalau tak ada penagih dadah masuk pun tapi orang lain, akal boleh terima. Kalau ada pencuri profesional yang buat kerja tu, akal boleh terima. Tapi kalau tak ada pencuri profesional yang buat kerja tu tapi ada orang lain yang buat, akal boleh terima. Yang akal tak boleh terima adalah langsung tak ada orang buat. Itu akal tak boleh terima. Akal kata mesti ada orang melakukannya. Baik. Ini tiga jenis ataupun tiga bahagi hukum akal: wajib, mustahil, dan yang ketiga tu dalam bahasa Melayu kita sebut harus, dalam bahasa Arab disebut jaiz. Jim, alif, hamzah, zai, bukan sin. Kalau jaiz Jabatan Agama Islam Selangor tu dengan sin, yang ini dengan zai, jaiz, jaza yajuzu, jaiz. Baik. Jadi kita telah terangkan makna wajib, makna mustahil dan makna jaiz. Saya ulang lagi sekali Makna wajib itu ialah barang, yakni sesuatu yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Maknanya kalau kata tak ada, akal tak boleh terima. Akal kata mesti ada. Yakni yang tetap tidak menerima nafi sekali-kali. Kalau dinafikan tak mungkin. Dan wajib akli ini terbahagi dua. Satu dipanggil daruri, wajib daruri. Satu lagi dipanggil nazari, wajib nazari. Apa dia? Yang pertama, wajib daruri itu adalah barang di sini makna sesuatu yang tidak berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil. Maknanya nak kena fikir panjang tak perlu. Sepintas lalu saja akal sudah boleh fikir. Seperti mengambil tempat oleh jirim pada lapang sekadar zatnya. Mana sesuatu jirim tu, dia tentu akan ambil ruang, space, sekadar saiz dia lah. Tak payah fikir panjang. Mikrofon ni ambil ruang tak? Tak payah fikir. Kotak tisu ni ambil ruang tak? Tak payah fikir. Automatik akal dah tahu. Mestilah kalau ada jirim ni, dia akan ambil ruang. Kalau nak test, kita misalnya letak air penuh dalam satu baldi, kita masukkan kotak ni misalnya, akan keluar air. Kenapa? Kerana kotak ni ambil ruang. Jadi dia menolak air yang sudah sedia ada dalam baldi itu keluar, kerana dia nak ambil ruang. Jadi itu tak boleh fikir panjang. Tapi ada wajib yang dipanggil nazari. Asalnya nazara yang zuru tu maknanya melihat. Melihat boleh dengan mata kepala, melihat juga boleh dengan akal fikiran. Jadi dimaksudkan di sini adalah dengan akal fikiran. Wajib nazari itu ialah yang berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil. Nak kena kaji, nak kena fikir, barulah akal kata mesti ada. Tapi kena fikir dululah. Contoh seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Kena fikir, baru kita yakin bahawa ada di sana Allah, dan sifat Allah tu ada begini wujud Allah tu mestilah tidak ada permulaan, wujud Allah tu mestilah tidak ada pengakhiran, Allah tu mestilah tak sama seperti makhluk. Itu perlu kepada fikir dahulu. Tapi natijahnya sama, iaitu akal tidak boleh terima menafikan. Tapi kalau tak fikir, bahkan boleh jadi sebaliknya. Kalau tak fikir, ada orang kata Tuhan tak wujud. Macam orang ateis, orang mulhid. Dia tengok, mana tak nampak Tuhan pun.
Tak pernah dengar pun Tuhan cakap, tak pernah pegang Tuhan pun, mana ada, tak wujud. Dia tak fikir bahawa alam ini bercakap tentang kewujudan Allah. Bahkan diri dia sendiri, kewujudan diri dia telah bercakap tentang kewujudan Allah. Tapi dia tak fikir. Tak fikir, tak nampak lah. Kalau fikir, dia akan nampak yang dia namanya wajib nazari. Makna mustahil itu ialah barang, yakni sesuatu yang tiada diterima oleh akal akan adanya. So the opposite of wajib. Wajib akal tak boleh terima tiada. Mustahil akal tak boleh terima ada. Yakni nafi yang tiada menerima tetap sekali-kali. Maknanya kita akan mengatakan tidak. Kita tak akan kata ya. Dan terbahagi kepada dua bahagi, iaitu sama juga daruri, tak perlu nak fikir panjang, kita tahu benda tu tak akan ada punya. Dan nazari, kena fikir dahulu, baru kita kata oh tak ada macam tu, tak mungkin ada. Contoh, mustahil daruri itu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Ini pun bahasa-bahasa yang perlu dipermodernkan lah. Sunyi, apa maksud sunyi? Maknanya dia tidak begini dan tidak begitu. Bukan makna sunyi tak ada bunyi, bukan. Sunyi maknanya bergerak pun tidak, diam pun tidak. Diam di situ pula bukan makna diam tak bercakap. Diam di situ maknanya static. So it's neither moving nor static at the same time. At the same point of time, it is neither moving or static. Macam mana tu? Mustahil lah. Sebab satu-satu benda tu sama ada dia bergerak atau dia statik. Tak, at the same time dia bergerak pun tidak, statik pun tidak. Akal tak diterima. Tak payah fikir panjang lah. Because it's either or. Kalau dia bergerak, dia tak statik. Kalau dia statik, dia tak bergerak. Tapi kalau dalam detik yang sama, statik pun tidak, bergerak pun tidak, tak mungkin lah. Itu tak perlu fikir panjang. Dan mustahil nazari itu seperti sekutu bagi Allah, makna syirik. Ada Tuhan lain pada Allah, atau ada satu entiti tapi bersifat ketuhanan seperti Allah juga. Itu nak anda fikir. Kalau tak fikir itu jadi macam orang-orang musyrikin lah. Dia menyembah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu berfikir, tak mungkinlah Tuhan lebih pada satu. Tuhan itu kan maha sempurna, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Kalau Tuhan lebih daripada satu, berarti akan terbatas lah. Kehendak Tuhan ini akan terbatas oleh kehendak Tuhan yang satu lagi. Kuasa Tuhan ini akan terbatas oleh kuasa Tuhan yang satu lagi. Kalau begitu sama-sama lemah. Kalau yang ini mengalahkan yang satu, berarti yang kalah bukan Tuhan. Jadi Tuhan lebih daripada satu, tak mungkin. Itu kena fikir, baru nampak. Kalau tak fikir, jadilah sembah berhala, sembah batu, sembah kayu, sembah manusia dan sebagainya. Makna daruri pada mustahil sama dengan makna daruri pada wajib, iaitu tak perlu fikir panjang. Demikian juga makna nazari pada mustahil sama makna dengan nazari pada wajib, iaitu kena fikir dulu, baru akal kata tak mungkin ada. Tak mungkin ada sekutu bagi Allah, berarti tak mungkin ada anak Allah. Kalau ada orang kata dia anak Tuhan, atau dia kata orang lain anak Tuhan, tak mungkin. Kerana itu sekutu. Anak Tuhan, tentulah Tuhan. Berarti ada banyak Tuhan, mustahil. Kemudian yang ketiga, makna jaiz itu barang yang sah pada akal. Maknanya akal boleh terima lah. Ada dan tiada. Kalau kata ada pun akal kata okey, kalau kata tiada pun akal boleh terima. Yakni barang yang boleh tetap dan nafi dengan berganti-ganti. Kalau kata ya pun okey, kalau kata tak pun okey. Tapi kalau ya dan tak dalam masa yang sama, tidaklah. Macam tadilah, jirim itu bergerak pun tidak, statik pun tidak. Itu akal tak boleh terima, itu mustahil. Tapi secara berganti-ganti akal boleh terima. Dan juga jaiz terbahagi kepada dua juga. Daruri, tak payah fikir panjang, kita tahu benda itu boleh jadi. Dan nazari, kena fikir dulu, baru kita tahu benda itu dari segi akal boleh jadi. Contoh, jaiz daruri itu satu perkara yang harus, tak perlu kita nak fikir panjang. Seperti bergerak sesuatu jirim pada satu ketika
dan berdiam, yakni statik pada ketika yang lain. Itu kita boleh terima. Kotak tisu ni pada satu detik dia statik, pada satu detik yang lain dia bergerak. Ya, boleh terima. Tadi yang kita tak boleh terima, pada detik yang sama, bergerak pun tidak, statik pun tidak. Mana boleh? Idea dia bergerak, tak statik. Kalau dia statik, dia tak bergerak. Macam mana statik pun tidak, bergerak pun tidak pada masa yang sama? Habis yang kata harus, yang harus tu pada masa yang berbeza. Pada satu masa dia bergerak, pada satu masa dia statik. Boleh terima. Okay. Tak fikir panjang lah. Jaiz nazari itu, yang nak kena perlu fikir panjang itu, seperti contohnya menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang taat dan memberi pahala akan yang maksiat. Boleh tak? Satu orang tu taat, semayang, puasa, sedekah, haji, zakat, tahu Allah seksa dia, Allah letak dia dalam neraka. Boleh tak? Ataupun satu orang tu ahli maksiat, minum arak, berjudi, berzina, Allah bagi dia pahala, masukkan dia dalam syurga. Boleh ke tidak? Dia nak kena fikir tu. Kan ke orang taat Allah bagi pahala, Allah bagi dia syurga. Kan ke orang yang maksiat tu yang Allah bagi dia azab, masuk neraka. Ni terbalik ni. Maka jawapannya dari segi akal, ya, harus jaiz. Kenapa? Kerana dari segi akal Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak. Allah tidak terpaksa. Kalau Allah mesti bagi pahala pada orang taat, Allah mesti seksa orang yang maksiat, berarti iradah Allah tu terbatas, kuasa Allah tu terbatas. Ada benda yang Allah mesti kena buat macam ni. Jadi dari segi akal harus, dari segi akal. Bukan makna kata kita kita berpegang bahawa Allah mengazab siapa yang buat taat dan Allah beri pahala pada siapa yang buat maksiat. Bukan. Cuma secara akli, oleh kerana Allah Maha berkuasa dan Maha berkehendak, boleh kalau Allah nak azab orang yang taat, dan boleh kalau Allah nak masukkan dalam syurga orang yang maksiat. Soalan, adakah akal dapat menghukum harus Allah Ta'ala mengazabkan yang taat dan memberi pahala akan yang maksiat? Jawapan, sebenarnya akal tidak sampai menghukumkan dengan yang demikian itu harus. Kenapa? Kerana mengalah kepada yang syarak. Syarak bagi tahu, ya, bahawa kita wajib beriman dengan apa yang Allah beritahu dalam keadaan hadis. Dalam keadaan hadis kita diberitahu orang yang taat Allah masuk ke dalam syurga, Allah beri pahala. Orang yang maksiat Allah akan seksa, walaupun boleh saja Allah nak ampunkan, ya. Maka tidaklah sampai mengatakan benda itu akan berlaku. Cuma nak kata dari segi teorinya harus, aklinya boleh. Tapi dari segi syar'inya ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Allah tu memberi pahala kepada yang taat dan menyiksa yang maksiat. Tapi kalau ditilik kepada dalil wahdaniyah Allah, Maha Esa Allah, mana tak ada orang yang boleh interfere dengan kudrah iradah Allah, maka ketahuilah bahawasanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuatkan, akan tetapi mereka yang di manusia yang akan ditanya, kenapa kamu buat begini, kenapa kamu buat begini. Allah nak ditanya macam mana? Semua milik Allah. Kerana makhluk itu milik Allah belaka, maka fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Orang tak boleh nak tanya, ya Allah, kenapa Nabi Adam AS selepas diciptakan tak ada dia semayang lagi, tak ada dia pergi haji, tak ada lagi dia berzikir, tahu-tahu dia dah masuk syurga. Ya, kita nak kena semayang dulu, nak kena puasa, nak kena haji, nak kena apa, baru dia masuk syurga. Nabi Adam belum apa-apa, Allah cipta saja terus masuk syurga. Tak boleh tanya. Sebab Nabi Adam AS makhluk Allah, syurga makhluk Allah. Allah letak satu makhluk dalam satu makhluk yang lain, hak Allah. Tak ada orang boleh komplain. Sebab itu dari segi nazari, dari segi akli yang nazari, kita itu mengatakan harus, kalau Allah itu mengazabkan orang yang taat
dan memberi syurga kepada orang yang maksiat, itu harus. Tapi dari segi syarak, kita beriman dengan dalil-dalil syarak bahawa Allah Ta'ala memberi pahala dan syurga kepada orang yang taat dan memberi azab dan seksa kepada orang yang maksiat. Soalan, tidakkah yang demikian itu tertegah pada syarak? Takkan dari syarak tak betul lah kita kata Allah menyeksa orang yang taat, Allah memberi pahala orang maksiat. Tak kata dari segi syarak tak kena? Jawapan, ya, yang demikian itu memang tertegah pada syarak. Yang kita kata boleh tadi, akal. Dari segi syarak, macam mana nak faham akal boleh, syarak tak boleh? Kita ambil contoh mudah je lah. Ambil contoh mudah. Dari segi akal, boleh tak satu orang tu minum arak? Ya boleh. Arak ada depan dia, dia nak minum. Logik tak? Akal boleh terima satu orang ambil arak dan minum. Dan kalau kata dia tak minum pun, akal boleh terima. Ada arak depan dia, dia tak minum. Boleh. Dari segi syarak boleh tak minum arak? Tak boleh. Habis tadi kata boleh, akal. Ada sikit akal. Akal kata possible satu orang minum arak. Boleh di situ maknanya possible. Dan possible juga satu orang tak minum arak. Tapi adakah boleh dari segi syarak dia minum arak? Jawabnya tak boleh. Maknanya not permissible. Possible but not permissible. Harus dari segi akal, tapi diharamkan dari segi syarak. Ya, yang demikian itu memang tertegah pada syarak, kerana sesungguhnya syarak telah menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih dengan kelebihan dan kurnianya yang besar. Bukan kerana Allah terpaksa, tidak. Allah yang memilih, iaitu bagi mukmin yang taat itu nikmat yang berkekalan. Dan juga Allah memilih dengan keadilannya bahawa bagi kafir itu azabun alim, azab yang pedih lagi berkekalan. Bukan sebab Allah terpaksa, tidak, tapi kerana itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dari segi syaraknya. Kadang-kadang tu orang tak faham beza percakapan tu. Orang bercerita tentang dari segi akal, dia ingat dari segi syarak. Itu kan beza. Bolehkah Allah Ta'ala mengampunkan Abu Lahab? Dari segi akal ni boleh. Tapi dari segi syarak kan sebut dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Maka dari segi syarak kita wajib beriman bahawa Abu Lahab tu tempatnya dalam neraka. Habis kata Allah boleh mengampunkan Abu Lahab, dari segi akal je. Dari segi akal Allah boleh mengampunkan. Dari segi syarak kita yakin bahawa apa yang Allah beritahu dalam Al-Quran itu betul. Bila Allah sudah bagi tahu bahawa Abu Lahab ni akan dibakar dalam neraka, maka kita wajib beriman bahawa akan dibakar dalam neraka. Begitu. Bahaya zaman sekarang orang dah tak tahu beza penetapan akal dengan syarak. Akhirnya cenderung pada menyesat-nyesatkan orang tanpa dia faham dalam konteks mana seorang itu bercakap. Selesai. Ada sebarang soalan ataupun apa sebelum kita pergi pada tajuk seterusnya? Kita masih dalam 8 minit ya. Ada tuan-tuan? Baik, kalau tak ada kita pergi kepada tajuk baru ya, iaitu kenyataan sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Baru senang nak cerita wajib ni. Lepas tu dia cerita pembagian hukum dulu. Jadi bila kita sebut dekat sini kenyataan sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, sepatutnya kita dah faham wajib di sini adalah wajib akli, bukan wajib syarak. Macam mana pula sifat yang wajib bagi zat Allah ni? Kiranya kalau Allah tak bersifat macam tu, berdosa ke macam mana? Bukan. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang wajib. Itu dua wajib yang berbeza tu. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat dengan segala sifat-sifat yang wajib. Wajib yang pertama tu wajib syarak. Berarti kalau tak beriman, berdosa lah dia, bahkan jadi kafir lah. Wajib yang kedua tu wajib akal. Kita wajib beriman syarak, berdosa kalau tak beriman dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wajib yang kedua tu wajib akal. Berarti akal tak boleh terima tak ada sifat dia bagi Allah. Mesti ada sifat dia bagi Allah. Itu maksud sifat yang wajib di sini. Dengan ijmal dan tafsil. Ijmal maknanya secara keseluruhan, tafsil maknanya secara terperinci.
Apakah yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dengan ijmal? Makna akal tak boleh terima tak ada pada Allah, mesti ada pada Allah. Tapi secara umum apa dia? Jawapan, yang wajib bagi Tuhan kita Azza wa Jalla dengan ijmal, yakni dengan secara keseluruhan, iaitulah bersifat Allah Ta'ala itu dengan segala sifat kesempurnaan. Umum je. Mesti Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dalam bahasa Arab disebut kamalat. Kamal tu kesempurnaan. Kamalat ada alif ta tu menunjukkan banyak. Yang tiada terhingga banyaknya dan tiada siapa yang mengetahui melainkan dia juga. Sebab ada orang komplain. Kata dia apa kalau orang belajar sifat 20. 20 je kan sifat Allah Ta'ala tu. Sikit benar tadi. Dah. Kamu yang tak faham. Bila kita belajar sifat 20 ni bukan kita kata sifat Allah tu hanya 20. Tapi yang wajib kita orang mukallaf tahu tu dan kita yakin 20 tu lah. Dan tak mungkinlah dikatakan Tuhan kalau ternafi salah satu daripada 20. Tuhan tapi tak wujud, tak mungkin. Tuhan tapi dulu tak wujud, kemudian ni baru wujud, pun tak mungkin. Tuhan sekarang ni wujud tapi satu masa akan binasa, dia tak mungkin. Tuhan tapi sama juga macam makhluk, tak mungkin. Jadi sebenarnya setiap satu daripada sifat 20 tu dipanggil ummahatus sifat. Sifat-sifat utama. Yang orang yang akal dia sihat tak akan boleh bayangkanlah Tuhan tapi tak ada sifat tu. Tapi bukan menghadkan sifat Allah tu hanya pada 20, tidak. Sebab tu dia sebut di sini yang wajib, yang mesti ada pada Allah dengan secara keseluruhan, iaitu bersifat Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya. Dan tiada siapa yang mengetahui berapa-berapa itu, tak ada orang yang tahu melainkan Allah juga. Soalan, berapa yang wajib, yang mesti ada pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza dengan tafsil, yakni dengan secara huraian, dengan secara terperinci, secara detail berapa? Maka jawapan, yang wajib bagi Tuhan kita, mana akal tak boleh terima kata tak ada pada Allah, dengan tafsir terperinci itu 20 sifat. Iaitu pertama wujud, kedua qidam, nanti kita akan hurai insya-Allah satu persatu. Ini kita hanya sebut dahulu. Yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang kelima qiyamuhu ta'ala bi nafsih, yang keenam wahdaniyah, yang ketujuh qudrah, yang ke-8 iradah, yang ke-9 ilmu, yang ke-10 hayat, yang ke-11 sama, yang ke-12 basar, yang ke-13 kalam. Sebab itu ada yang membilang 13 saja. Tapi ada yang kata kena kaitkan juga tu. Bila kata ada qudrah, itulah ada kaunuhu qadirah. Kalau ada sifat kuasa, mestilah ada hal keadaan tu berkuasa. Lalu jadi tambah lagi 7. Bila ada qudrah, kaunuhu qadirah, iradah kaunuhu muridan, ilmu kaunuhu aliman, hayah kaunuhu hayyan, sama kaunuhu sami'an, basar kaunuhu basira, kalam kaunuhu mutakalliman. 20. Yang ni secara terperinci. Maknanya yang fardu ain yang tadi tu, yang kata setiap orang mesti tahu tu, yang ijmal tadi, iaitu Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi kalau orang kata Allah tu tak mendengar, dia tahu tak betul. Walaupun dia tak boleh bilang satu-satu. Ya. Dia tahu tak mana pula Allah tak mendengar. Tak mungkin lah. Itu kan kekurangan. Atau orang kata Allah tu tak berkuasa. Tak mungkin. Sebab itu kekurangan. Tapi secara terperinci bahkan dibahagikan lagi. Kepada berapa bahagi, terbahaginya ini sifat dan apa arti sifat. Dia kata 20 hari. Terbahagi ini sifat. Ini pun memang betul-betul ambil pada bahasa Arab. Hadhihi sifat. Jadi ini dulu. Patut kalau kita bahasa Melayu, kepada berapa bahagi, terbahaginya sifat ini. Sifat dulu baru ini. Tapi dia ambil susunan bahasa Arab, jadi ini sifat. Terbahagi ini sifat. Sekira-kira maknanya, kalau kita ambil daripada sudut makna, kepada 4 bahagi. Rasanya 20. Sifat 20. Tapi kalau kita nak kelaskan pula sifat 20 tu ikut nature dia, boleh kita pecahkan pada 4, iaitu pertama nafsiyah,
kedua salbiyah, ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Tak hafal tak ada masalah, tak faham pun masih tak ada masalah. Apa benda lah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ni. Elok pula empat ni nama bini orang ke apa? Yang isteri pertama nama nafsiyah, isteri kedua nama salbiyah, yang ketiga nama ma'ani, keempat nama maknawiyah. Bukan. Tapi tak ada masalah. Yang penting jangan sampai menafikan Allah bersifat wujud, Allah bersifat qidam, Allah bersifat baqa', jangan. Tapi kalau sebut apa empat bahagi sifat Allah Ta'ala, tak ingat, rasa macam dulu pernah belajar tapi tak ingat lah. Tak apa, tak sampai jadi satu dosa. Tapi kalau tahu, memantapkan lagi kefahaman itu saja. Sementara erti sifat itu barang yang tetap bagi yang disifat. Mana sesuatu yang mesti ada pada zat, itu sifat. Habis sesuatu yang kadang ada kadang tak ada, dari segi istilah tauhid dia panggil arad. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil sifat lah belaka. Ni sifat kotak tisu ni macam ni, sifat mikrofon macam ni. Tapi dalam ilmu tauhid tak. Dalam ilmu tauhid ni panggil arad. Sifat hanya nisbah pada Allah. Yang berdiri pada zat Allah tu dinamakan sifat. Wallahu alam. InsyaAllah kuliah akan datang di muka surat 25 kita akan mulai dengan yang pertama, iaitu sifat nafsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.